Dia nak hapuskan X ke dia nak hapuskan Y sekarang ni? Okay. Nak hapuskan X ni nak hapuskan Y? Dia nak hapuskan X ni nak hapuskan Y? Okay, macam saya kata tadi, kita ada dua cara. Satu animation method, satu substitution. So sekarang ni saya nak praktis dengan animation method lah. Okay. Ini adalah saya kata saya nak hapuskan Y. Y. Di sini Y ni untuk koefisiennya satu. Dan di sini ada 2. So jika saya nak hapuskan, nilai itu mesti sama. Therefore, koefisien nombor satu ni saya akan darab dengan 2. Jadi nilai koefisiennya sama. Jadi saya darab dengan 2. Okay. Boleh masuklah yang alright, kita continue Okay. So kita punya subtopik 1.1 tadi dia punya objective here to relate integration and differentiation, define the basic rule of integration, find the integral of e power bx plus t, 1 over e bx plus t and a power bx plus t. And then for 1.1d, the students should be able to find the integral of the form. The three form kat sini, the first one is integrate f prime x over f at dx, integrate f prime x e power f at dx, and integrate f prime x multiply f at power n dx. And then for subtopic 1.2, we want to find the integral of trigonometric function such as sine ax, cos ax, and secant square ax. Okay, so kita start dengan 1.1a, relationship between integration and differentiation. Okay, integration is the reverse of differentiation. Okay, sebelum ni kita dah belajar di semester 1, kita belajar differentiation. So now for semester 2, SM012, we start with integration. So integration is actually reverse process of differentiation. Maksudnya prosesnya terbalik daripada differentiation lah. And also known as anti-derivative. So dia terbalik. Okay. Okay. Contohnya kat sini integration. We have integrate. Dia ada simbol integrate kat sini. Fx dx equals to f besar ni, f besar x plus c. Okay. So simbol cacing kat depan ni. Okay, Madam panggil simbol cacing kat sini. Bentuk dia yang macam ni. This is called as integral sign. So this is integral sign. And then fx tu is dia punya function dia lah. Dia punya function, integrand. And x is variable of integration. So kalau tengok kat sini, integrate fx dx. Okay, so kalau tengok kat sini, yang first simbol dia punya simbol cacing ni, yang ni dia punya simbol integrate. Okay, lepas tu kita ada function fx dan kita ada belakang ni dx. Dx ni merujuk kepada dia punya variable lah. Variable yang kita nak integrate. Nak integrate terhadap x. Okay, and then hasil dia, we get fx, f besar x ni. So ni dia punya integral dia lah hasil dia. Ini dia punya integration yang kita dapat. This is actually kalau ikutkan dia punya definition, fx ni adalah function yang dia terbalik lah. Kalau tengok kat sini, kalau integrate f besar x, kita dapat f kecil x. Kalau integrate f kecil x, dia dapat f besar x. Dia adalah, f is a function whose derivative is a function of x. Maksudnya dia adalah hasil. F besar x tu adalah hasil integrate. Dan dia adalah bila kita differentiate f besar x tu dia dapat f kecil x. Okay. And then bila dia integrate, dia akan ada plus c kat belakang ni. The constant of integration. So bentuk dia macam ni. Okay. Contohnya kalau Madam bagi, okay, yang basic kalau contoh y is equal to 2x. Kalau kita differentiate dy dx, we get, kita dapat berapa ni?
Differentiate 2x. 2. Dapat 2. Okay. So now kalau kita reverse, kita patah balik. Maksudnya kat sini dia akan jadi integrate 2 dx equals to 2x plus c. So dia akan dapat macam itulah. Dia akan jadi terbalik ya. Alright. Ni 2x plus c ya. Okay. 2. Alright. Itulah dia punya relationship between integration and differentiation. Contoh lain kalau Madam bagi kat sini. Contoh kalau kita ada integrate. Differentiate. Kita start dengan differentiate dulu. Okay, kalau katakanlah let's say y is equal to e power 2x. Kalau kita differentiate e power 2x, kita dapat differentiate exponent dapat apa? How to integrate e power 2x? Macam mana nak integrate e power 2x? Dah lupa. Nak differentiate ni. 2e2x. 2e2x. Okay. So then kalau dia integrate dia jadi terbalik lah. So dia start with integrate 2e2x dx. We get e2x plus c. Okay. So maksudnya daripada bawah ni ke atas lah macam tu. Alright. Okay. Now kita move kepada basic rule of integration. Okay. Dia ada beberapa basic rule of integration. Dia macam differentiate juga. Okay, yang pertama, integrate k dx where k is a constant lah. Ini k dia constant. Contohnya macam integrate 2 dx. So dia akan dapat, kalau kat sini kx plus c. So means that dia akan dapat 2x tambah c. Kalau integrate 4 dx, we get 4x plus c. Boleh? Okay. Ini adalah constant rule lah. Okay. Then yang kedua, integrate x power n dx. This one, power rule lah. Power rule untuk integrate, dia akan dapat x power n plus 1 over n plus 1 plus c. Untuk case ini, n does not equal to negative 1. Okay, so contohnya kalau x integrate x cube dx. Contohnya integrate x cube dx. We get x power 4 over 4 plus c. Kalau integrate x power negative 1, tak boleh pakai ya. Tak boleh pakai. Selain tu boleh pakai. Kalau integrate x power negative 2 dx, we get x power negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 plus c. Okay. And then, kalau untuk case bila n dia negative 1, dia ada rule lain lah. Okay, dia ada rule lain. Nanti Madam emphasize dia. Okay. And then yang ketiga, integrate ax plus b power n dx. Okay, yang ni untuk case ni, dia mesti dalam bracket ni, kalau kat sini dia ax plus b. This is supposed linear, must be in linear form. Ini mesti linear form. Maksudnya dia mesti x power 1. Okay, and then n ni kuasa n boleh apa-apa saja kecuali n does not equal to negative 1. Okay, so then kalau contohnya integrate x plus 1 power 3 let's say. So dia akan jadi x plus 1 power 4 over 4 times dengan differentiate yang dalam ni ya. A ni merujuk kepada okay, so bila nak sebut kat sini, A ni merujuk kepada differentiate yang dalam bracket tu lah, differentiate ax plus b ya. Differentiate ax plus b, we get A. Ini A ni, untuk case A ya. Alright. So kalau contohnya, kalau kita ada integrate
kita ada integrate 2x plus 1 power 3 let's say. So dia akan jadi 2x plus 1 power 4 over 4 then kena times dengan 2. 2 ni mana datang? We differentiate 2x plus 1. Okay. Differentiate 2x tambah 1 dapat 2. Okay. Alright. Yang keempat, integrate k fx dx. Which is k kita bawa keluar. Kalau dia ada constant kat depan, kita boleh bawa keluar constant tu. Ini untuk yang keempat lah. And then yang kelima, integrate fx plus minus gx. Ini sama ada dia tambah ataupun tolak. Kita boleh integrate one by one. Maksudnya kita boleh pecahkan dia. Okay, kalau contohnya integrate 2x tambah 1. Boleh integrate 2x, boleh integrate 1. Dia 1 per 1. Okay. Okay. Kalau untuk tadi medium yang kedua tadi, medium emphasize tadi, integrate yang nombor 2, integrate x power n dx equals to x power n plus 1 over n plus 1 plus c. Ini boleh pakai untuk semua n kecuali n does not equal to negative 1. Okay. Apa-apa saja kecuali negatif 1. Okay. Kalau untuk kes dia n negatif 1, kalau untuk kes n when n equals to negative 1, so dia akan jadi integrate x kuasa negatif 1 dx. This is actually integrate 1 over x dx. Okay. Kalau kita belajar differentiate dulu, yang dapat hasil differentiate yang dapat 1 per x adalah bila kita differentiate y equals to ln x. So kita dapat dy dx equals to 1 over x. So now kalau integrate 1 over x, dia akan dapat ln x plus c. Dia terbalik lah kan. Okay, dalam buku awak ada. So awak boleh tengok dekat nombor 2 tu, dia ada tuliskan untuk n negatif 1 dan juga bila n negatif 1. So itu nak bezakan lah antara dua benda ni lah. Dua benda ni. Awak boleh tengok. So kalau untuk n negatif 1, integrate 1 over x dx, we get ln x plus c. Boleh? Boleh ya? Harapnya bolehlah kita ada 5 basic rule. Kita ada 5 basic rule. Yang pertama tadi constant rule, lepas tu yang sekarang medium emphasize ni power rule. Lepas tu power rule juga yang ketiga. Okay, yang ketiga juga power rule. Tapi kat dalam dia, dia ada linear form. Alright. And then yang keempat, constant boleh bawa keluar. Dan yang kelima, kalau dia ada tambah dan tolak. Tambah dan tolak saja ya. Darab bahagi tak ada. Tambah dan tolak saja. Okay. So sekarang kita move kepada example 1. Okay. Ready ya? Example 1. Medium laju ke medium slow sangat? Ha? Okay. Alright. Okay, kita tengok example 1. Okay, yang ni awak kena salin dia punya solution lah. Okay, kita tengok satu persatu lah. Example 1, find the following integral. Okay. Question A, integrate x power x cube plus 2 dx. Okay, dia ada dua benda ni. Kat sini dia ada tambah tadi. So ini relate dengan rule nombor 5, rule number 5 lah. So maksudnya awak integrate 1 by 1. Integrate x cube, integrate 2. Okay. And then alright. So maksudnya kita integrate x cube, kita integrate 2. Integrate x cube, ini x power n. Dia relate dengan rule nombor 2.
integrate x power n dx, dia akan dapat x power n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay. So jadi kalau x cube, dia akan jadi x cube 3 tambah 1 over 3 tambah 1. So dia akan jadi x kuasa 4 over 4. Okay. Boleh? Ni. Itu untuk yang x cube lah. X cube maksudnya x power 3 plus 1 over 3 plus 1. Okay. So dia jadi x power 4 over 4. And then plus, dia ada tambah kat tengah kan? Tambah integrate 2 pula. Integrate 2, ini relate nombor, rule nombor 1. Integrate k dx, we get kx plus c. So this one, we get 2x plus c ya. Okay, kalau ikutkan kat sini, setiap satu ni, suppose kalau kita integrate plus c, dia dapat plus c kan. So ini untuk case ni kita letak satu saja c. Sebab plus c tu dia akan jadi 2c. 2c tu kita boleh mewakili dengan satu constant sahaja. So kita boleh letak satu sajalah plus c. Okay. So jadi dia dapat kat sini x power 4 over 4 plus 2x plus c. Kalau dia kena simplify, maksudnya jawapan awak mesti dalam bentuk yang paling ringkas kan. Must be in the simplest form. So jadi kalau tengok ni, ini dah memang dah ringkas lah. So tak perlu buat apa-apa lah macam ni je. Okay. So then kita move kepada soalan yang kedua pula. Soalan B. Integrate 2x power 4 dx. Okay. So yang ni dia ada 2 kat depan ni. 2 kat depan ni. Ini relate dengan rule nombor berapa? Kalau ada 2 kat depan ni, ada constant kat depan ni. Kita boleh buat apa? Yang keempat kita boleh bawa keluar constant 2 tu. So dia akan jadi 2 integrate x power 4 dx. And then integrate x power 4 dx tu dia relate dengan rule nombor 2. So dia akan jadi 2x power 5 over 5 plus c. Okay. Kalau ikutkan yang dia sebut tadi, dia boleh bawa keluar 2. Boleh bawa keluar 2 keluar lah. Okay. So kalau awak dah cekap, awak dah mahir, awak boleh terus integrate. Maksudnya 2 ni letak depan je. Maksudnya kita integrate x power 4. So dia akan jadi teruslah 2x kuasa 5 over 5. Contohnya kalau 1/2 x kuasa 3. So dia akan jadi 1/2 tu salin. And then just integrate x kuasa 3 tu. So dia akan jadi 1/2 x kuasa 4 over 4. And then baru awak darab masuk lah. Maksudnya awak ringkaskan lagi. Okay. So untuk kes ni macam ni je lah. Tak boleh ringkas je kan. 2/5 tak boleh ringkas kan. Okay. So then kita move kepada C. Soalan C. Integrate 3x plus 2 power 7 dx. Okay. Awak kena tengok dulu yang dalam bracket ni adakah dia dia adalah bentuk linear. Adakah dia linear form? Ya. Kat sini ya lah dia x kuasa 1. Kalau dia x kuasa 2, x kuasa 3, x kuasa yang bukan linear lah, bukan x kuasa 1. So awak tak boleh apply rule nombor 3. So ini since dia linear, kita boleh apply lah. So dia akan jadi 3x plus 2 kuasa 8 over 8. Okay. And then dia kena darab dengan 3. 3 ni dapatnya daripada differentiate 3x tambah 2. Differentiate 3x tambah 2 dapat 3. Okay. So ini dah dia punya differentiate dia. Jangan lupa tambah C lah. Letak tambah C. Okay. And then kita kena ringkaskan dia. So kalau dalam kes ni awak kena darab 3 darab 8 tu lah. So then we get 3x plus 2 power 8 over 24 plus C. Alright. So this is question C. Okay. Dah salin dah? Right. Kita move kepada question D pula. Okay. Ini bentuk dia lebih sikit lah daripada tadi. Integrate 3 set x plus 3 over x power 4 dx. Okay. Kalau first ni mesti terpandang ada tambah kan. Ada tambah kita boleh integrate satu per satu. Lepas tu dia set x ni. Set x ni nak relate yang mana satu. So awak kena ubah bagi jadi dalam bentuk kuasa. Set x kita boleh tukar kepada x power 1 over 2. Tukar bentuk dia dulu. Jadi 3x power 1 over 2. Belum integrate ni, belum integrate kita ubah. And then 3 over x power 4 ni kita ubah juga bentuk dia.
Kalau over X power 4 ni boleh bawa naik atas, kuasa jadi negatif. So dia akan jadi macam ni lah. Integrate 3x power 1 over 2 plus 3x power negative 4 dx. Okay. Bentuk dia dah nampak. Kita dah nampak kita ada constant kat depan. 3 tu, kita boleh salin 3 tu. And then kita integrate x power 1 over 2 tu guna x power n. Yang sama juga yang 3x power negative 4 lah. So dia akan jadi, first integrate dulu 3x kuasa 1 per 2. So dia akan jadi 3x kuasa 3 per 2 over 3 per 2. Mana datang 3 per 2 ni? 1 per 2 tambah 1 kan? Dan x kuasa n tambah 1 over n tambah 1. So dia akan jadi 3 x kuasa 3 per 2 over 3 per 2. Okay. Tambah integrate pula yang 3x kuasa negatif 4 ni. Ini 3 salin x kuasa negatif 4 tambah 1. Dia dapat negatif 3 kat sini. Jadi x kuasa negatif 3 over negatif 3. Dan akhir sekali jangan lupa tambah C. Boleh ke ni? Boleh. Okay. And then macam dia sebut tadi, bila dah integrate kena tengok dia adakah dia dalam bentuk yang dah ringkas. Boleh. Okay. So sekarang kita boleh ringkaskan dia. So kalau tengok kat sini 3, bawah ni ada 3 per 2. 3 bahagi 3 per 2 sama juga dengan 3 bahagi negatif 1. So jadi kita dapat 2x kuasa 3 per 2 tolak 1 over x cube plus c. Okay. So ni kita dah ringkaskan dia lah. 3 bahagi 3 per 2 dia akan jadi 2. And then 3 bahagi negatif 3 dapat negatif 1. And then x kuasa negatif 3 ni kita tukar kepada 1 over x cube. Dan jangan lupa letak tambah c kat belakang. Okay, so ni example 1. Then kita move kepada example, sebelum ke example 2, kita tengok ke next part lah. 1.1c. Integral of e power bx plus d. E power bx plus d ni eksponen lah. Ni eksponen lah. Ni eksponen. Lepas tu 1 over bx plus d ni. Yang ni nanti Medan sebut lagi. Dan A power Bx plus D. Ini adalah eksponen juga lah. Yang ni E. Yang ni eksponen A lah. Apa-apalah 2 ke 3 ke 4 ke. Tak kisahlah. Okay, rule dia. Yang pertama, integrate eksponen E power Bx plus D dx. Dia akan jadi E power Bx plus D over B plus C. Okay. Nanti Medan emphasize ha. Okay. Awak tengok dulu dia punya rule. And then yang kedua, integrate 1 over bx plus d dx equals to 1 over b ln bx plus d plus c. Okay. So yang ni tengok dia hasil dia ln. Hasil dia ln. So kalau differentiate, dia kita differentiate ln. Ni terbalik kan? Dan yang ketiga, integrate a power bx plus d dx equals to a power bx plus d over b ln a plus c. So ini juga bila sebut tadi, dia adalah exponential. Okay. Okay. Integrate. Yang pertama tadi. Integrate e power bx plus d dx equals to e power bx plus d over b kan. Plus c. Okay. Hak ni dia bagi yang dia bagi. Okay. Kalau ikut kita belajar dulu. Differentiate. Untuk differentiate. Diff ni differentiate lah. Okay, kalau let's say y equals to e power 3x. Kita differentiate dia, kita dapat dy dx sama dengan 3e3x kan? Okay, apa yang kita buat? Kita salin e kuasa 3x dan kita darab dengan differentiate power. Ini darab dengan differentiate power. Okay, kalau dia terbalik kat sini, kita terbalikkan dia akan jadi integrate 3e3x dx, we get e3x plus c. Betul? Okay. Kalau katakanlah dia punya soalan adalah
integrate, ini soalannya, soalan, middle star kat dia soalan. E kuasa 3x dx. Okay. So kalau kita follow dia punya rule yang dia bagi ni, dia sebenarnya kalau differentiate, kita salin diri dia, salin eksponen darab dengan differentiate power. Sekarang kalau integrate, kita salin diri dia juga. Diri dia adalah E kuasa 3x, tetapi kita bahagi dengan differentiate power. Bahagi dengan 3. So dia punya ni Mira sebut salin eksponen bahagi differentiate power. Boleh beza kalau dia differentiate, dia darab dengan differentiate power. Darab differentiate power. Tapi kalau dia integrate, dia jadi bahagi differentiate power. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Okay. Hopefully fahamlah itu kemudian emphasize tu . Okay. Sekarang yang nombor 2 pula. Yang nombor 2, dia bagi integrate 1 over bx plus d dx equals to 1 over b ln bx plus d plus c. Okay. Kalau ikut kita belajar differentiate dulu, kalau tadi untuk dapat ln, kalau integrate dapat ln, maksudnya differentiate, kita differentiate y ln x, kita akan dapat dy dx sama dengan 1 per x kan. Tadi Mira sebut kalau integrate 1 per x, dia dapat ln x tambah c. Okay. Sekarang kalau contoh dia bagi y equals to ln x plus 1. So differentiate dia akan dapat dy dx dia akan dapat 1 over x plus 1. F prime x over fx kan? F prime x over fx. Masihkah anda ingat? Hopefully ingatlah. F prime x over fx. Fx dia x plus 1. F prime x dia kita differentiate x plus 1 dapat 1. Tak 1 kat atas. Okay. So jadi kalau terbalikkan dia akan jadi integrate 1 over x plus 1 dx akan dapat 1, kalau kita follow yang atas ni dia akan dapat 1 over 1 lah. Actually dia akan dapat kalau integrate 1 over x tambah 1 dx, dia akan dapat ln x tambah 1 bahagi dengan differentiate x plus 1. Ni Mira sebut, dia bahagi ya. Kalau differentiate biasanya dia darab kan, darab 2. Kalau contoh kat sini ln 2x tambah 1, dia akan jadi 2 over x plus 1 kan, dia darab dengan 2. Tapi hak ni dia akan jadi, kalau 1 over 2x plus 1, dia akan jadi ln 2x plus 1 over 2 tambah c. Dia beza dia kat sini, kalau differentiate dia darab. Yang ni dia jadi bahagi lah, bahagi ya, dia terbalik tu. Dia darab dengan bahagi. Okay. Okay, and then untuk yang nombor 3 tu nanti kita tengok dekat third rule yang exponent juga tu kita tengok dekat example nanti. Okay, now kita move kepada example 2. Alright, find the following integral. A, integrate e power 3x plus 2 dx. Okay, kalau ikut tadi, Mira sebut kalau x e kita salin eksponen tu bahagi dengan differentiate power. So maksudnya salin diri dia e power 3x plus 2 divide by berapa? 3. Bahagi 3. So dia akan jadi e 3x tambah 2 over 3 tambah c. Boleh ya? Okay. Dia mudah je. Kalau dia ada 2 kat depan ni, awak salin je 2. Kalau ada 2, contoh 2 E 3X tambah 2. So dia akan jadi 2 E 3X tambah 2 over 3. Dia sama juga. Constant kat depan tu salin saja. Alright. Untuk soalan B pula. Ini integrate 1 over 4X plus 1 dx. So ni kalau dia 1 over linear, bawah 1 over linear kat bawah tu.
So dia akan jadi ln lah. Hasil dia akan jadi ln. So dia akan jadi ln for x plus 1 divide by differentiate for x plus 1 dapat 4. So dia akan jadi ln for x plus 1 over 4 ataupun 1/4 ln for x plus 1 plus c. Jangan lupa lah plus c kat belakang tu. Okay, ni untuk B. And then kita move kepada C. Integrate 6 power 3x plus 4 dx. Yang ini adalah third rule tadi tu. Dia beza dia kat sini dia punya base dia adalah 6 lah. Base dia adalah 6. Ini base dia E kalau A tadi. Okay. Beza dia kat sini kalau ikut rule dia. Okay, kalau ikut rule dia bagi kat sini integrate A power bx plus d dx is equal to A power bx plus d over P ln A. Okay, kat sini dia tambah ada penambahan ln A. Dia ada tambah ln A kat sini. Okay, ln A ni dia punya step yang first adalah salin dia punya eksponen. So kalau kes ni 6 kuasa 3x tambah 4 bahagi dengan differentiate power. Differentiate power dapat 3. Bahagi dengan B ni. B ni adalah differentiate power. And then dia kena tambah kat bawah ni ln A. Ln 6 lah. So dia akan jadi ln 6. Dia jadi 6 kuasa 3x tambah 4 over 3 ln 6 tambah C. Okay. Ini sebenarnya okay, ni sebenarnya kalau ikut follow dia punya rule yang eksponen lah kan. Kalau contohlah y equals to a power 2x. Differentiate dia akan jadi dy dx. Ni media recall balik untuk awak ni. Mula-mula kita salin dia punya diri dia. Diri dia adalah ni lah a kuasa 2x and then kita darab dengan differentiate power. Power dia 2x, differentiate dapat 2. Darab dengan 2, lepas tu ln A. Dia ada 3 kat sini. Kat sini dia ada 3 benda. Okay. Kalau kita terbalik, dia akan jadi integrate A kuasa 2x darab dengan 2 ln A dx sama dengan A kuasa 2x tambah C. Tapi kat sini kalau nak integrate A kuasa 2x dx saja, 2 ln A ni kita pindah ke sini. Dia akan jadi bahagi. Dia akan jadi A kuasa 2x over 2 ln A tambah C. Ini je lah macam mana dia dapat rule integrate A power bx plus d itulah. Macam mana dia dapat macam itulah. Okay, awak guna saja. Tak perlulah. Dia just dia nak tunjuk kat awak lah. Okay. So seterusnya. Okay. Seterusnya kita move kepada alright. Seterusnya kita move kepada 1.1D integral of your form. Integrate f prime x over f dx. Integrate f prime x e power f dx. Integrate f prime x over multiply f power n dx. Okay. Yang pertama, integrate f prime x over f dx is equal to ln f plus c. Ni benda yang sama sebenarnya. Dengan yang tadi integrate 1 over bx plus c. Yang ni untuk case kalau contoh bentuk dia macam contoh 2x over x square plus 3 yang macam tu. So dia akan dapat ln lah. Yang kedua, integrate f prime x e power fx. Darab e power fx. Yang ni dia akan jadi e power fx plus c. Yang ketiga, integrate f prime x multiply fx power n dx equals to fx power n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay. So kita tengok example 3. Okay. Kat sini kita ada 3 soalan. Find, integrate 8x over 4x square plus 5 dx. Okay. Ini kalau tengok, kalau dia ada atas bawah, satu atas satu bawah ni, awak kena check. Adakah bentuk dia f prime x over fx? F prime x over fx.
Kalau efek dia 4x square plus 5, ada differentiate dia dapat 8x. So kat atas ni adalah f prime x. So jadi boleh terus guna rule integrate f prime x over fx. Itulah hasil dia akan dapat ln fx plus c. Okey. Kalau dia buka atas bawah, dia buka lah tak boleh lah. Okey. Kalau untuk kes B pula, ini awak kena tengok. Dia ada eksponen. Tengok dia ada satu pasangan linear kat sini. Tengoklah kalau dia punya kuasa dia, eksponen tu kuasa dia kuadratik, kat depan ni mesti linear. Kalau eksponen tu kuasa dia kubik, kat depan ni mesti kuadratik, x kuasa 2. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia f prime x e power fx kalau kita nak boleh pakai. Fx dia suppose dekat kuasa 3x square plus 4. Okay, differentiate kita dapat 3x square dapat 6x, 4 dapat kosong. So adakah dia boleh pakai? Boleh pakai. Okay, tu cara-cara dia, awak kena ingatlah rule tu. Okay, dan yang C ini, ini dia boleh pakai f prime x over f prime x multiply darab fx kuasa n. Okay, dia darab, dia satu ada kuasa, satu dia bukan, yang ada kuasa tu dia dalam bentuk bracket lah. Dia ada bracket. Tengok yang dalam bracket tu, kalau dia differentiate dapat yang sebelah dia, dia boleh pakai. So 2x cube tambah 1 ni, kalau kita differentiate dia dapat 6x square. Boleh pakai. Tu nak sebut tu lah. Okay, kita tengok solution dia. Macam yang dia sebut tadi, untuk kes ni, kalau dia ada satu atas, satu bawah, so awak kena check. Efek dia yang bawah. Kalau bawah tu 4x square plus 5, differentiate dapat 8x. Dapat tak yang atas tu? Dapat. So ini bentuk dia, integrate f prime x over fx. So hasil dia akan dapat, hasil integrate tu akan dapat ln fx tambah c. So dia akan jadi ln 4x square tambah 5 ln 4x square plus 5 plus c. Okay. Dia terus direct lah. Katakanlah kalau ke atas ni 16. So yang ni awak kena factor lah. Kena factor. So dia akan jadi 2 darab 8. So dia akan jadi 2 ln 4x square plus 5. Macam tu. Awak kena adjust lah dia punya constant lah. Okay, nanti kita tengok dalam tutorial tu. Sekarang untuk B pula. Integrate cx e power 3x square plus 4 dx. Tadi kita dah test kan. Dia boleh apply integrate f prime x darab e kuasa fx dx. Hasil dia akan dapat e power fx plus c. Okay. So dia akan dapat e kuasa 3x square plus 4 plus c. Dia ambil kuasa dia. Kuasa dia fx, differentiate mesti dapat sebelah dia. Sebelah eksponen tu. Okay. Dan yang c, ini ambil, ini pun kita dah test tadi. Dia boleh pakai integrate f prime x multiply fx kuasa n dx. Dia akan dapat hasil dia fx kuasa n tambah 1 over n tambah 1 tambah c. Okay, so jadi ambil yang dalam bracket tu sebagai fx dia, and then kita differentiate. Mesti dapat sebelah dia, sebelah bracket tu lah. Okay, dalam kes ni differentiate 2x cube plus 1, we get 6x square. So jadi hasil dia kita dapat 2x cube tambah 1 kuasa 4 tambah 1 get 5 over 5 plus c. So itu sajalah dia untuk, dia tak boleh simplify dah. Itu je untuk example 3. Okay, next kita move kepada yang ni Medan dah emphasize dah tadi. Okay, ni semua Medan dah emphasize. Seterusnya kita move kepada 1.2a, integration of trigonometric function. Ada 3 saja, sin, cos dan secant square. Yang tan, cot, cosecant apa semua tu kena tukar bentuk. Okay. Untuk basic rule of integration of trigonometric hanya ada 3 saja, which is sin, cos, secant square. Tolong noted Okay. Kalau integrate cos ax dx, dia akan dapat sin ax. Sin ax, and then kita kena differentiate dia punya angle. Ax tu we get a, divide by a. Dia hanya terbalik bahagi a itulah. Kalau differentiate, dia akan darab dengan a kan. So jadi sekarang dia akan jadi bahagi a. Bahagi differentiate angle.
Okay. Kalau ini awak jangan tertukar dengan maksudnya untuk kes-kes yang ada negatif lah. Tu jangan tertukar dengan differentiate. Kalau sebelum ni differentiate sign, dia dapat cos. Differentiate cos dapat negative sign. So sekarang dia akan jadi integrate sign yang akan dapat negatif cos. Jangan, awak kena ingat satu je, sama ada ingat differentiate ataupun ingat integrate. Awak decide lah. Okay. So integrate sin AX dx, we get negative cos AX divided by A. Dia akan dapat negative 1 over A cos AX tambah C lah. Okay. Dan yang ketiga, integrate second square AX, we get tan AX over A plus C. Over A tu divide by differentiate angle lah. Differentiate AX dapat A. Okay. Ini rule untuk trigonometric function. Ada 3 saja. Lain pada tu kena ubah bentuk lah. Lain pada tu. Okay. Now kita tengok example 4. Find the following integral. Integrate cos 2x dx. Integrate 3 secant square 4x plus 2 sin 7x dx. Untuk yang B ni dia ada tambah. Tambah tu kita boleh apply yang tadilah kita boleh integrate satu per satu. Integrate one by one. Alright. So integrate cos 2x dulu. Yang ni ada tak rule dia? Dalam basic rule dia. Ada. Integrate cos AX dx is equal to 1 over A sin AX plus C ataupun sin AX divided by A. So dalam kes ni dia akan jadi sin 2x divided by differentiate 2x, we get 2 divided by 2. So dia akan jadi 1 over 2 sin 2x plus C. Boleh? Boleh ini? Macam mana dapat 1/2 sin 2x tambah C ni? Boleh tak? Boleh, Boleh, Madam. Madam. Awak jangan boleh-boleh je ni. Awak kena betul-betul. Kalau tak faham, awak tanya Madam. Madam boleh ulang. Okay. Seterusnya, integrate 3 secant square for x plus 2 sin 7x dx. Okay. Macam Madam sebut tadi, kita dah terpandang dia ada tambah kan. So, we apply integrate one by one lah. We integrate 3 secant square for x. 3 tu salin. 3 tu bawa keluar ataupun salin lah. Kita salin lah. 3 and then kita integrate secant square for x. Kita ada rule dia. Tan AX over A tambah C. So dia akan jadi tan 4X over 4. So jadi kat situ dia akan jadi 3, 1 over 4 tan 4X ataupun tan 4X over 4. Dan tambah yang integrate 2 sin 7X dx, 2 salin. And then integrate sin AX dx, we get negative 1 over A cos AX tambah C ataupun negative cos AX over A. So we get 2 multiply negative 1 over 7 cos 7x plus C. Okay, lepas tu awak boleh ringkaskan dia lah. So dia akan jadi 3 over 4 tan 4x minus 2 over 7 cos 7x plus C. Okay, ni dia nak ringkaskan dia lah. Okay, so ingat lah ada 3 rule untuk basic rule of integration of trigonometry. Trigo ada 3 saja untuk integrate. Cos, sin dengan secant square. Seterusnya kita move kepada integral by using double angle formula. Yang ni yang relate dengan double angle formula lah. Okay. Untuk relate double angle formula, dia mesti bentuk dia sama ada cos square AX, sin square AX ataupun sin AX cos AX. Yang kat depan ni ya. Cos square AX, sin square AX, sin AX cos AX. Salah satu daripada 3 ni. Okay. Bila dia bentuk dia cos square AX, awak kena tukar dia kepada 1 plus cos 2x. Sorry, 1 plus cos 2AX over 2. Ubah bentuk dia. Kalau contoh integrate, soalan dia integrate cos square AX. Cos square 2x, sorry. So dia akan jadi 1 plus cos 4x over 2. Belum integrate, tu ubah bentuk dia. Sama juga dengan sin square AX. Ubah dia kepada 1 minus cos 2AX over 2. Dan juga sin AX cos AX tukar kepada sin 2AX over 2.
Okay. Dan untuk case ini dia mesti both with the same argument. Maksudnya dia punya sudut untuk sin AX. Kalau ni sin 2X, ini mesti cos 2X. Tak boleh tak sama lah. Mesti sama. Alright, kita move kepada example 5. Find the following integral. Okay, A, integrate sin square to X. Okay, kalau tadi Mary sebut integrate sin square to X, kita kena ubah bentuk. Sin square cos square to X pun kena ubah bentuk. Kalau dia cos square or sin square, kena ubah bentuk. Okay, untuk integrate sin square to X ni, ubah bentuk kepada kalau angle kat sini 2X, so kat belakang tu dia akan jadi 4X. Dia double lah, double. So dia akan jadi integrate 1 minus cos 4x over 2 dx. Ni cos 2 to x. Ni actually cos 4x. Macam ni. Yang ni dia dah bawa keluar 1/2 ni. Okay, kalau dia tak bawa keluar, dia akan jadi 1 minus cos 4x over 2 dx. Okay, so sekarang ni kita dah ubah bentuk dia. So ubah bentuk dia, dia dah boleh integrate lah. Nak senang, kita bawa keluar 1/2. Kita bawa keluar 1/2. And then kita integrate, dia ada tolak kan? Tolak boleh integrate 1 by 1. We integrate 1, we integrate cos 4x. Okay. So 1 over 2 salin. Dia mesti dalam bentuk bracket lah. Integrate tu. Bracket besar. Dia akan jadi 1/2. Integrate 1, dia akan dapat x. Integrate k dx. Kx plus c. Dia akan jadi x plus c lah. So dia akan jadi x saja. Integrate 1 dapat x. Integrate cos 4x, we get sin ax over 4. Ataupun 1/4 sin 4x. So dia akan jadi macam ni. 1/2 salin, integrate 1x, integrate cos 4x, minus 1 over 4 sin 4x plus c. And then awak boleh tinggal jawapan macam ni, ataupun awak boleh expand lah. Darab masuk. So you get x over 2 minus 1 over 8 sin 4x plus c. So darab masuk lah. Okay. So ini untuk question A. Then untuk question B, integrate sin 3x cos 3x dx. Ini pun, ini kalau kita notice, tengok argument dia sama. 3x. Dan dia sin darab cos x. So bentuk dia relate dengan double angle. So jadi awak kena ubah bentuk dia. So ini akan jadi sin 2ax over 2. So kalau sini argument dia 3x, sini akan jadi double. 3x akan jadi 6x. So dia akan jadi integrate sin 6x over 2. Ataupun 1/2 bawa keluar, integrate sin cx dx. Okay. Sin cx dx ni kalau kita integrate, kita akan dapat negatif 1 over 6 cos 6x. Okay. So jadi dia akan jadi 1/2 ni salin. 1/2 darab dengan negatif 1 over 6 cos 6x plus c. And then awak boleh expand. Finally you get negative 1 over 12 cos 6x plus c. Okay. Okay, setakat ni awak kena buat short note. Dia ada banyak rule dia. Okay. Dan untuk lecture 1 yang terakhir, yang ni integration by using compound angle formula. Ni compound angle lah. Compound angle, dia bentuk dia adalah sin A tambah B, sin A tolak B, cos A tambah B, cos A tolak B. Yang ni. Ni compound angle ni. Kita dah belajar sem 1 kan? Okay. So based on the above formula, we derive the following formula. So dia sama juga, dia bentuk dia mesti kalau dekat dalam integrate tu, dia mesti bentuk dia sama, ada sin A cos B, cos A cos B, sin A sin B. Yang kat depan ni bentuk dia mesti yang seperti di depan ni. And then kita boleh ganti dia dengan yang di bahagian belakang. Dia macam double angle jugalah konsep dia. Depan ni mesti ada dekat dalam integrate tu. Salah satu ni lah. Awak kotakkan dia. Kotakkan dekat awak punya buku lah. Okey, contohnya. Contohnya kalau example 6 ni. Find the following integral. Integrate sin 3x cos x dx. Yang ini bentuk dia seperti sin A cos B.
sin A cos B. Kalau sin A cos B, dia nombor satu ni lah. Yang nombor satu ni dia akan jadi 1/2 sin A tambah B tambah sin A tolak B. So dia akan jadi, untuk kes ni dia akan jadi 1/2. Dia perlu integrate lah. Kita tukar bentuk dia. Dia akan jadi integrate 1/2 sin AX sin A tambah B. Kena tulis kat awak ni. Okey. Untuk yang first ni, dia punya formula dia adalah ini bentuk ni sin Allah. Okey. Yang ini dia relate dengan sin A cos B. So yang belakang ni akan jadi formula dia suppose 1/2 bracket besar sin A tambah B tambah sin A tolak B. Okay. So that's why kat sini 1/2 kat depan ni. Yang ni adalah sin A tambah B. Yang belakang ni adalah sin A tolak B. Kat tengah-tengah dia adalah tambah ya. Kat tengah ni adalah tambah ni. Sini tambah. Okay. Alright. So bila kita dah ganti dah sekarang ni. Dia jadi 1/2 integrate sin 3x plus x plus sin 3x minus x. So dia akan jadi 1/2 sin 4x tambah sin 2x dx. 1/2 tu boleh buat keluar ada constant kan? Okay. So jadi kat sini kita notice dia ada tambah. Bila dia ada tambah, so awak kena, awak boleh integrate one by one. Integrate sin 4x, integrate sin 2x. Integrate sin 4x, dia akan jadi negative cos 4x over 4. Integrate sin 2x jadi negative cos 2x over 2. So dia akan jadi 1/2 negative 1 over 4 cos 4x minus 1 over 2 cos 2x plus c. Then awak boleh simplify lah. We expand, we get negative 1 over 8 cos 4x minus 1 over 4 cos 2x plus c. Okay, boleh? Awak kena catat dekat awak punya solution awak tu, kat buku awak. Madam, yang negatif 1/4 dengan negatif 1/2 tu macam mana? Macam mana dia dapat negatif? Tu kan maksud awak? Ya, Okay. ya. Kan rule dia, rule untuk integrate sin, kan kalau tengok pada balik tadi ya, kat ni, integrate sin AX, sin AX dia dapat negatif. Negatif 1 over A cos AX. Ni dia punya rule dia ni, kena ingat. Yang integrate sin tu dia dapat negatif. So jadi untuk yang case ni, dia integrate sin 4x dx, dia akan dapat negatif cos 4x. Lepas tu kena bahagi dengan differentiate sudut dia ni. Sudut dia kat sini adalah 4x. Angle dia adalah 4x. So differentiate 4x, we get 4. So that's why kat sini dia dapat negatif 1/4 cos 4x. Sama jugalah kalau untuk yang sin 2x ni. Dia akan jadi negatif sin 2x over 2. So that's why dia dapat negatif 1/2 cos 2x. Ni dua benda yang samalah. Sama konsep dia. Okay. Faham ke? Boleh kan? Faham, madam? Faham. Tengok balik dia punya rule lah. Okay. So next kita move kepada B pula. Boleh, madam. Integrate cos 5x cos 2x minus sin 5x sin 2x. Okay. So kalau tengok kat sini, dia ada dua lah ni. Dia ada kombinasi dua benda. Satu cos x cos 5x cos 2x, satu lagi sin 5x sin 2x.
Tolak ni maksudnya kita boleh integrate one by one. Okay. Cos. Ini bentuk dia seperti cos A, cos B. Cos A darab cos B. Yang belakang ni sin A darab sin B. Awak kena tengok formula patah balik ni. Okay. Kalau yang cos A, cos B, kita pakai nombor 2 ni. Pakai yang ni, yang nombor 2. Yang ni cos A, cos B. Yang belakang tu sin A, sin B. So kena pakai yang ni. Dua benda ni kena pakai lah. Okay. So yang depan ni cos A, cos B. Belakang ni sin A, sin B. Allah. Alright. So kalau cos A, cos B, dia akan jadi 1/2 cos A tambah B tambah cos A tolak B. Kalau buat satu persatu lah ni. Kalau buat satu persatu. Okay. Kalau ikutkan ni, kalau kita tengok betul-betul ni, dia boleh reverse ni. Cos, kita boleh ambil yang bahagian atas ni. Yang atas ni, ya. Yang dekat atas ni. Okay. Dia cos. Soalan dia cos tolak sin kan? Kalau cos tolak sin, dia relate dengan yang ini, yang middle star ni. Yang ini. Okey. Kalau cos A tambah B, dia adalah cos A, cos B tolak sin A, sin B. Kalau cos A tolak B yang bawah, dia akan jadi cos A, cos B tambah sin A, sin B. Dia follow lah. Kalau bawah, kalau atas. Okey. Dekat soalan awak punya soalan is integrate cos 5x cos 2x tolak dengan sin 5x sin 2x. Sudut dia sama ni kalau tengok ni. Ini 5x, 2x, sini 5x, 2x. 5x, 2x, 5x, 2x. Okay. So jadi kat tengah dia tolak. Kalau sini tengok yang bahagian belakang. So cos A, cos B tolak sin A, sin B. So sini akan jadi cos A tambah B. So bila cos A tambah B dia akan jadi cos 5x tambah 2x dx. So that's why kat sini dia jadi mari dengan tulis kat awak ni. Ini bentuk dia adalah macam ni ya. Cos A, cos B tolak sin A, sin B. Okay. Sudut dia awak kena tengok betul-betul ni. Kena tengok betul-betul. Ini 5x, sini 2x, sini pun 5x, sini 2x. Dia tak sama, awak kena pecahkan dia lah. Okay. So tadi kita dah dapat ni. Bentuk dia mesti dapat kat sini. Cos A tambah B. So kita dapat cos 5x plus 2x. Ni belum integrate ya. Kita ubah bentuk dia. So dia akan jadi integrate cos 7x dx. Cos 7x dx. Dia dapat 1/7 sin 7x plus c. Integrate cos dapat sin 7x divide by 7. 7 ni divide by differentiate angle. Dapatlah macam ni. So dia punya tricky dia adalah bila part ini ya. Part atas ni nak ubah bentuk dan nak analyze dia. Awak kena analyze dia macam mana nak relate apa, formula apa. Double ke, compound ke, benda-benda macam itulah. Okay. So habislah kita punya lecture 1. So kita tengok tutorial. Tutorial page. Tutorial 1.1. Muka surat berapa Muka surat 38. Sekejap Stop sharing. Okay, saya tengok macam dia orang yang sebab ni kejap. Kejap.
Okey. Kalau tengok pada buku awak, buka buku awak ni. Buka buku awak ni. Yang page 38 ni. Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Okey. Dia ada berapa soalan tu? Ada 16. Ada 3 soalan 16. Ha? 16? 1.1. Ada 3 je lah. soalan. Yang ni dia Betul relate. ABC semua tu 16. Okey. Okey, ABC sekali Okey. Yang ni awak tengok learning outcome dia kat atas tu. Dia sampai dekat bahagian find integral form tu lah yang 3 tu. Awak tengok kat situ. Ini relate dengan benda tu. 3 benda tu. Lepas tu 1.2 awak boleh buat soalan 4. 4 pun bukan semua ni. Kecuali soalan H. Kecuali soalan H. H. 4H tu tak boleh buat lagi. Sampai G boleh lah. Okay. So awak boleh buat tutorial 1, 2, 3, 4 kecuali 4H. Jelas ke? Boleh buat? Boleh, madam? Boleh, madam. Sekarang ni Media rasa 2 soalan boleh buat kot. 2 soalan. Awak buat 2 soalan. Soalan 1, soalan 2. Kalau ada masalah terus tanya dekat Telegram. Boleh? Boleh. Jangan malu-malu terus tanya. Tak payah fikir orang lain, fikir diri sendiri. Boleh Baik, ya? madam. Boleh. Satu lagi sebelum tu. Tutorial sila buat, jangan buat dalam buku modul. Sila buat atas kertas ataupun atas buku lain, buku kosong. Faham ke tak faham ni? Faham ada. Sila buat dekat kertas yang elok-elok, kertas kosong. Jangan buat dekat buku. Buku tu untuk tengok soalan saja. Soalan tutorial. Dan salin dia punya solution nota awak. Awak kena sayang buku ni macam sayang duit. Jaga betul-betul buku awak tu. Tulis nama. Jangan bagi orang ambil. Tulis cantik-cantik ikut awak punya nak baca lah kan. Nak refer. Okay. So hari ni awak mesti habis sampai tutorial soalan nombor 4 lah. Okay. So sekarang ni boleh buat dulu soalan 1, soalan 2 kalau boleh tanya. Kalau tak continue sampai 4 lah. Dan terus tanya dekat Telegram. Jangan lupa isi kehadiran untuk waktu 9, waktu sekarang lah 9.10. Satu lagi isi attendance. Bolehkah? Faham ke? Maksudnya setiap jam awak kena isi kehadiran lah. Setiap jam kena isi kehadiran. Isi link yang sama tadi lah. Media akan ingatkan lagi lah. Media akan letak lagi Boleh dekat. ada. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih yang hadir kelas hari ni. Ada lebih kurang 70 orang. Mana lagi 18 orang. Media pun tak tahu. Terima kasih semua. Jumpa lagi hari Khamis.